antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fid din, a'azzakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni saya sama-sama dapat hadir, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Romi dan juga semualah. Dan mohon maaf pada minggu yang lalu tak dapat hadir, lepas tu saya rasa ralat di hari ni kosongkanlah masa untuk, sebab kita dah sebulan sekali, kalau tak dapat hadir tu masa macam salah. Baik, semuanya qadarullah, masa itu memang tak dapat hadirkan diri kerana ada kematian. Baik, pada minggu yang lalu mungkin ada yang tak hadir masa tu kan, kita dah bincang tentang sedikitlah tentang apa itu tadabbur. Tadabbur yang dimaksudkan adalah merenung, ta'ammul ayat-ayat Allah, termasuk juga supaya apa, mendapat ibrah daripada ayat-ayat yang kita baca, dan juga mendapat maqasid, iaitu apakah yang kita nak, tindakan yang kita nak lakukan supaya dapat beramal dengannya. Sekurang-kurangnya tadabbur ni ada 4 ayat ni di dalam Quran ni. Ada 4 ayat tentang tadabbur, yang mana kita dah bincang beberapa ayat pada minggu yang lalu lah. Jadi saya ulang balik lah. Tentang tadabbur, kalau kita baca dalam tafsir dari Qurtubi dan banyak juga tafsir yang lain besar-besar ni, Tabari ke, dia merupakan satu fardu ain sebenarnya, kewajipan untuk semua kita tadabbur Quran berdasarkan firman Allah. Cuba kita buka surah Sad, nombor 38. Surah tu nombor 38. Jadi kita akan banyak buka surah Mudah-mudahan jangan putus asa lah. Pelan-pelan. Lama-lama kita akan biasa, sebab itu permulaan ni memang macam tu. Okey. Kita buka surah Sad, surah nombor 38. Kalau ada Quran mushaf yang ada rumi tu sikit kan, dah lagi senang. Nombor berapa muka surat dia? Siapa dah jumpa boleh beritahu nombornya. 4. Cari muka surat 455 dulu. 455. Surah Sad. Empat lima ke 435? 455. Betul? Ayat 29. Cari ayat 29. 3829. Kalau pakai yang ni lain Quran ni lain. Semua pakai mushaf yang ada terjemahan Okeylah. Sebelumnya surah apa? As-Saffat, selepasnya surah Az-Zumar. Dia di antara surah tersebut. Surah tu nombor 38. Okey, ayat 29, perhatikan ayat tu. Ayat dia nombor 29. Mula dengan kitab. Jumpa. Kitabun. Okey. Lembu yang tersirat. Lembu tersirat. Itu mengata menggali mutiara.
Yang ada yang pakai yang ni ke? Quran yang macam ni? Tak payah, yang ni dia susah. Dia tak ikut baris. Dia lain ni rasanya resam lain ni. Majid berbeza lah. Baris pun berbeza dah. Dia muka surat pun berbeza. Pakai yang biasa, yang kita biasa pakai. Okey, ni pertama ayat yang kita nak tadabburkan. Cuba kita tengok dulu. Kita baca sama-sama lah. Kita baca sama-sama. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Jadi kitabun. Jadi kalau kita tengok kalimah dalam bahasa Arab ni, Quran ni, kitabun dia permulaan dia tu ada tanwin kan. Kalau kita belajar kan, betul tak? Tanwin sebut bun tu. Untuk permulaan kalimah kita sebut subjek lah, mubtada dia tak boleh ada, tak boleh tanwin. Dia sepatutnya isim makrifah lah, kata nama khas. Bermakna ada kalimah yang dihazafkan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia boleh ditakdirkan dengan kita letak zalika ataupun haza. Dekat dan sebelah sebelum tu. Ini. Betul dalam terjemahan dia kata apa? Inilah kan? Ini adalah sebuah kitab. Jadi kitabun ni adalah khabar li mubtada' mahzuf. Kan? Khabar li mubtada' mahzuf. Kalau ikutkan. Jadi ada mubtada' yang boleh kita letak takdir sebagai apalah. Jadi sebab itu menunjukkan Allah kata ini sebuah kitab yang merujuk pada benda yang telah kita maklum. Anzalnahu ilaika, kami telah turunkannya kepada engkau. Kami rujuk pada siapa? Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah sebut dalam Quran kami, bermakna kadang-kadang Allah sebut dalam Quran aku. Allah bahaskan diri dia sebagai aku. Ada juga ayat Allah bahaskan diri dia sebagai kami, sedangkan samalah, rujuk pada dia juga. Jadi litazim, tujuannya kami ni menunjukkan keagungan. Sedangkan kepada kalau aku ni untuk menunjukkan dekatnya Allah. Selalunya tentang doa. Wa iza salaka ibadi anni. Bila tentang doa, Allah nak kata dekatnya Allah dengan hamba-Nya ataupun rahmatnya Allah tu besar, maka Allah guna aku menunjukkan begitu mesranya Allah. Bila sebut kami ini berkaitan dengan jangan kita ingkar, ni Allah nak bagi tahu undang-undang dia. Yang kita kena agungkan undang-undang dia. Jangan meremehkan. Jadi Allah kata tentang penggunaan Quran ni, aku bahaskan kami sebagai sang raja yang secara mutlaknya berhak untuk apa? Mengaturkan seluruh syariat dalam kehidupan kita yang kita wajib untuk ikut dan fahami dan ikuti. Jadi bila Allah kata kitabun anzalnahu ilaika, jadi kitab Quran ni Allah turunkannya kepada engkau. Siapa engkau? Engkau dalam ni rujuk pada khitab lah kita panggil. Khitab ni orang yang sedang Allah berlawan cakap dengan dia. Siapa dia? Nabi SAW. Jadi ka ni engkau ni Nabi SAW. Jadi na tu kami tu rujuk pada Allah. Okey? Kami itu rujuk pada Allah. Sekarang ni kita ada berapa dia punya apa? Watak lah. Kami itu Allah. Kan? Ka ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kitab anzalnahu ilaika. Berapa tahun Allah turunkan kitab ni kepada engkau Rasulullah? Selama 23 tahun. Di Quran ni Allah turunkan selama 23
Kita nak kena kira sikit lah, buat matematik sikit. 23 tahun. 23 tahun. Rasulullah ni, penurunan Quran ni sepanjang ni lebih kurang 23 tahun berapa bulan kan. Jadi dalam Quran ada berapa ayat selama 23 tahun ni, lengkap berapa ayat? Ni yang paling masyhur lah sekarang ni, boleh pegang. Dulu kan ada kata 66 berapa kan? Berapa? Itu dah lama tu. Sekarang ni dah batal lah. Bukan 66 lagi. Berapa yang paling asah? Yang paling sah berapa tak? 6, 2, 3 6, Hasan, barakallah. Sanallahu ilaihi. 6, 2, 3, 6 ayat. Betul senang ni cara dia. Sekarang ni Quran semua ada ayat ni. Jumlah surah Fatihah 7. Al-Baqarah 286 ayat. Kalau surah Ali Imran ada 200 ayat. Kalau surah An-Nisa ada 176 ayat. Al-Maidah ada berapa? Lebih kurang macam tu. Cuba campurkan semua. Jumpalah dapat 6236 ayat. Kan? Jadi selama 23 tahun ada 6236 ayat yang turun. Kemudian Nabi buat apa? Nabi sampaikan. Ada tak Nabi tak sampaikan? Ke semua ni inilah dia yang ada. Nabi berjaya sampaikan semua tak? Berjayalah. Sebab tu ada ayat dalam Quran, dalam surah Al-Maidah tu Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum tu. Kan? Kita selalu dengar ayat tu. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Maksudnya Nabi ni tak ada sikit pun tak berjaya. Nabi berjaya sampai ke semua wahyu yang Allah suruh dia sampaikan. Tak ada khianat sikit, sembunyi sikit, tak ada. Kegagalan Nabi ni tak ada, Nabi sempurna. Sebab tu ada hadis yang panjang ketika Arafah kan. Bala syahidna kan, tentang semua yang menyaksikan Nabi dah habis sampaikan dah. Agama telah sempurna. 6236 ayat ni. Jadi dalam 6236 ayat ni ada satu ayat ataupun satu surah yang kita baca, kalau kita tak baca, kita orang kafir, bukan orang Islam. Wajib baca tu. Rasa-rasa surah apa? Al-Fatihah. Berapa kali kita baca? Jadi surah Fatihah ada berapa ayat? 7. Betul tak? 7 ni 6, 2, 3, 6 ayat. Surah Fatihah ada 7 ayat. Tolak kan? Yang ni yang Al-Quran yang pasti kita akan baca setiap hari ni lah dia. 7 ayat. Betul tak? Yang ni pilihan kita, kadang-kadang tak baca langsung pun kan. Berapa balance yang kita kadang-kadang tak baca? Berapa balance? 6, 2, 9 lah, tolak kan. 6, 2, 9. Jadi 7 ini yang kita wajib baca. Betul kan? Jadi yang dalam 7 ayat ni, nama dia siapa? Nama dia Al-Fatihah. Ini nama yang masyhur lah, sebab ada dalam mushaf. Dalam mushaf pun namakan dengan nama ni. Tapi sebenarnya ayat Quran ni, surah ni, ada berapa nama rasa-rasa? Ada banyak nama. Kan? Orang ni kalau dia lagi banyak title, maknanya tanda dia lagi hebat. Betul tak? Dia ada doktor, ada apa lagi, title dia banyak, maknanya orang tu lagi Begitulah surah dalam Quran ni, banyak title dan nama dia. Surah ni sangat hebat sebenarnya. Imam Qurtubi kata ada 12 nama. Dalam tafsir Qurtubi ada 12 nama. Jadi antara nama yang lagi yang kita boleh tahu, nama dia Ummul Kitab lagi, Ummul Quran, dan antara nama lagi yang ini yang jarang kita dengar, ini saya nak ketengahkan, Al-Asas nama dia. Asas. Setiap benda ada asasnya, betul tak? Kita pun ada asas kita. Asas kita apa? Air yang hina, mim mani yumna, air yang terpancar. Kita asas kita tu je. Apa lagi? Surau masjid ni pun ada asas kan. Kalau tak ada tiang, tak ada asas ni, tak akan terbangunnya masjid. Demikian juga setiap perkara ada asas. Dan Quran ada asasnya. Mana asas Quran? Suratul Fatihah. Dan inilah induk kepada Quran, Ummul Kitab. Faham? Jadi sebab itu Allah wajibkan kita baca 7 ayat ni setiap hari dalam solat kita. Cuba kita kira
surah Fatihah ni kita baca berapa kali? Okay, kalau 7 sehari kita baca berapa kali? 17 kan? 5 rakaat. 5 rakaat, 5 waktu berapa rakaat? 1 rakaat ada 2. Talian dia apa? 2 4 4 3 4 semua sekali 17 kali sehari. Kemudian kalau seminggu berapa kali? 17 kali 7. Congak kan? Kita nak kira. Sepatutnya kita kena kira. Ini penting sebenarnya. 119 kali seminggu. Okey. Kalau sebulan berapa kali? Kali 30. 17 kali 30. Berapa? 5. Bukan. 17 kali 30 hari? 510 kali sebulan. Okey. Ni kita nak bawa pemikiran ni, kita nak bagi kita fikir. Kita kena buat macam ni, baru kita boleh fikir, betul tak? Sebab tu lah nama dia nanti yaumul apa? Kita nak menghadapi yaumul hisab. Nabi kata apa? Umar kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kamu ke sekarang sebelum kamu dihisab nanti. Jadi kita hitung sekarang ni. Selalu kita hitung duit tak bawa ke akhirat. Betul tak? Tapi cuba kita hitung amalan kita ni, antaranya Quran, amalan yang hebat agung ni. Pernah tak kita hitung? Okey, sekarang cuba kita hitung 510 kali sebulan kita baca. Ni kita baca ni. Dan memang wajib baca kan? Okey, setahun kita baca berapa kali? Kali pula. Berapa? 6,200. 5 kali kita baca setahun. 6,205 kali kita baca Al-Fatihah setahun. Setahun kita dah baca Al-Fatihah berapa kali? 6,205 kali. Banyak ke sikit? Paling kurang tu ya? Itu paling kurang lah tu. Kalau orang tu dah hidup 10 tahun, dia dah baca surah Fatihah berapa ribu kali? 62,050 kali. Banyak tak? Kita kalau kat sekolah darjah 1 sampai darjah 6 berapa tahun? 6 tahun. Sifir, kita hafal sifir berapa kali baca? Berapa kali kita baca? Kalau tak lepas-lepas cikgu marah tak? Marah tak? Tak reti-reti lagi dah beribu kali baca, tak faham-faham juga. Cikgu marah tak? Patut tak kena marah? Patut kan? Sekarang ni kita ni reti tak? Dah baca banyak kali, reti tak? Reti apa? Reti terjemah ada, reti faham tak apa yang Allah kehendaki dalam ayat tu? Patutnya kita patut tak kena balun dengan Allah? Patut tak? Patut lah. Dah ribu kali baca. Kan? Kalau ikut sekolah tak lulus, cikgu tak bagi naik tingkat lah. Masuk kelas apa? Kelas bawah lah. Pernah tak kita terfikir hal ni? Oh, ini kita orang muhasabah ni dah hisab. Kita dulu banyak benda kan, benda lain. Sebab apa kita gairah sampai kita pakar benda tu? Dan akhirnya kita jadi biasa kan dengan. Tapi ini Allah suruh kita ulang-ulang tapi tak pakar-pakar juga. Ini agak langkah rugi kita hari ni. Sedangkan inilah dia Allah nak, Allah wajibkan kita sebab Allah nak suruh kita jadikan ini satu pengaruh besar dalam kehidupan sepatutnya. Sesuatu yang kita ulang-ulang dia sepatutnya mempengaruhi jiwa kita sampai mendalam kan. Tapi bayangkan hari yang ni kita ulang-ulang langsung tak pengaruh apa-apa. Patut tak? Ni sangat tak patut. Sangat tak patut bagi hamba Allah ni. Sebab itu di sinilah kita nak muhasabah balik. Apa punca kita dah baca ribu kali kalau 10 tahun lah hidup. Itu tak kira 30 tahun, 60 tahun dah baca Fatihah ni, tak kira lagi. 10 tahun kita baca Fatihah berapa? 62,000. Ni. Hoi, sangatlah banyak. Apa punca dah 62,050 tapi tetap tak faham juga apa punca? Apa punca dia? Balik pada ayat tu. Sebab itu Allah kata kami turunkan kitab untuk apa? Liyadabbaru. Sambung ayat tu. Surah 38 ayat 29. Apa dia ayat dia? Tu jawapan dia. Apa dia? Liyadabbaru
ayatih. Tengok kitab dah berbeza Pertama kitab siapa? Kami siapa? Allah. Kedua siapa? Rasulullah. Sekarang yang ketiga kitab dah berubah. Siapa? Hum. Siapa hum? Mereka siapa mereka? Mereka siapa? Umat Nabi kita. Ada 3 kat situ kan? Allah dah beri kat Rasul. Rasul sampai kat kita tak? Sampai. Apa tugas kita? Tugas kita apa? Yadabbaru. Tugas kita baca ayat Allah dengan tadabbur. Itu tugas umat Islam. Kita semua wajib buat benda tu. Li itu kita kata li apa? Ghayah. Itu dia punya maksudnya tujuan. Allah buat sesuatu dengan tujuan yang hakiki, yang jelas. Maka tiba-tiba kita menukarkan tujuan penurunan Quran dengan cara yang lain pula. Kita jadikan Quran sekadar bacaan semata-mata. Tak betul. Sedangkan ini tujuan dia, supaya mereka pula menghargai apa yang kau sampaikan pada mereka dengan apa? Tadabbur ayat-ayat Allah. Sebab itulah dah ribuan kali kita baca tapi tetap tak dapat masuk ke jiwa sebab tak tadabbur ayat-ayat Allah. Betul tak? Demikianlah lemahnya kita hari ini jadi sebab tu. Okey? Dan apa kesan tadabbur? Natijah dia, keputusan dia apa? Natijah dia. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan supaya orang-orang yang ulul albab ni apa? Yang memiliki lubuk hati yang mendalam. Ayat Quran masuk dalam lubuk hati dia, mendapat peringatan, mendapat pelajaran. Itu tujuan. Jadi 3 kan? Inilah ayat yang penting ni. Nampak? Sebab tu kita kata apa? Wajib tak tadabbur Quran. Kita kena usaha tak semua untuk dapatkan? Ya. Sebab apa? Takkan orang sebab kita semua nak masuk syurga. Kan? Sebab tu Allah kata dalam surah yang lain, Quran ni petunjuk untuk siapa? Cuba tengok surah 2 ayat 185 pula. Ni surah 38 ayat 29 Kemudian surah 2185 tu. Ayat yang kita akan baca bila? Tak lama lagi lah Ramadan nanti. Selalu baca. Betul tak? 185. Muka surat 28. Harap ayat yang pertama tadi dah jelas Nanti kita tengok balik ayat tu. Sebab biar kita fokus satu ayat dulu, tengok apa poin-poin dalam ayat tu, tadabbur. Kita gali apa yang kita boleh dapat daripada satu ayat pun, itu berbaloi juga. Okey, sekarang surah 2 185. Muka surah apa tadi je? Surat 28. Buka muka surat 28. Boleh Ustaz tolong. Cuba tolong. Jazakallah khairan. Siapa boleh bantu kalau tak jumpa kan? Muka surat, cari dulu muka surat 28 Kemudian cari ayat 185. Cari ayat 185. Okey. Mula ayat dia Syahrul Ramadan. Betul Syahrul Ramadan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saya bacakanlah dengar. Ada yang dah jumpa lagi? Sila. Muslimat dah jumpa dah? Alhamdulillah. Okey. Boleh. Siapa yang rajin qaid, siapa yang nak ikat ilmu tu tulislah. Kalau yang boleh ingat tak apa. Tadi saya bagi 3829 balik ni boleh ingat balik. 2185. Okey, tengok. Baik, jadi Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan, permulaan lah maksudnya. Permulaan, bulan Ramadan lah permulaan. Unzila fihil Quran, penurunan Quran itu berlaku, permulaan Quran turun adalah pada bulan Ramadan. Wahyu sampai pada Nabi ketika wahyu pertama bulan Ramadan sebenarnya. Pada bulan Ramadan. Jadi adalah dua fasa kalau kita baca tafsir dalam ni, dua fasa penurunan Quran. Pertama daripada
Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Itu satu Quran turun sekaligus. Lauh apa dia? Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah lah kita kata. Ini yang mana ni? Ini Quran sekaligus lah, penurunan Quran. Sekaligus, bukan 23 tahun, ni dalam satu hari. Sebab itu ini contohnya surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turun sekaligus ni. Kemudian barulah berlaku penurunan secara ini kepada siapa? Rasulullah lah. Rasulullah selama 23 tahun ni. Ini pada satu malam, iaitu disebut Lailatul Qadar. Sebab tu kita pening kan. Turun pada satu malam, tapi Nabi Quran turun 23 tahun, mana satu? Faham? Inilah sebenarnya maksud dia. Satu malam tu turun daripada sini, bukan langit dunia ni. Belum sampai kat bumi lagi. Itulah yang maksudnya sekaligus 30 juzuk dah turun tu. Apa dia? Di Baitul Izzah tu. Itulah satu malam. Itulah malam tu jadi malam yang paling mulia, malam yang penuh berkat kan. Lailatul Mubarak dengan Lailatul Qadr. Malam tu penuh dengan para malaikat. Dan kemudian setelah itu Allah turunkan. Ketika inilah barulah berlakunya penurunan peringkat-peringkat. Yang mana Allah memerintahkan ayat demi ayat untuk diturunkan. Bukan secara turutan Quran ni tapi secara sesuai dengan kondisi, ikut hikmah yang Allah kehendaki. Sebab tu mula-mula turun surah nombor 96. Bukan turun surah Fatihah. Surah Fatihah surah pertama, tapi bukan wahyu yang pertama turun. Kan? Demikianlah cara wahyu ni turun. Baiklah. Jadi dalam ayat tu, pada permulaan bulan Ramadan itulah turunnya Quran. Itu termasuklah pada malam ini juga, iaitu bulan Ramadan juga, malam tu, malam Lailatul Qadar. Dan permulaan turun selama 23 tahun, ayat mula-mula turun juga pada bulan Ramadan. Okey Apa tujuan turun Quran? Hudan linnas, sebagai petunjuk. Hudan. Jadi hudan ni maknanya guidance bahasa Inggeris, guidance ataupun penjelasan. Sebab itulah petunjuk ni sifat dia jelas. Sebab tu Allah sebut tempat tu wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah turunnya petunjuk ni perlukan apa? Penjelasan. Sebab tu Allah kirimkan siapa kita? Rasulullah, nak menerangkan apa itu makna ayat-ayat ni, apa yang perlu, macam mana nak bertindak dengan ayat-ayat yang turun ni, nak beramal dengannya. Itu nama sunnah. Dan barulah dapat apa? Furqan. Manusia itu tahu mana benar, mana salah, mana syirik, mana tauhid dan sebagainya. Itulah tujuan Quran turun. Jadi Allah kata Quran ni hudan. Jadi nak kena buat apa? Macam mana nak dapat hudan? Boleh tak baca je dapat hudan? Kena dapat bayan. Tadi wabayyinah tu kena dapat penjelasan. Jadi Allah kata tak Quran ni hudan lil ustaz? Tak. Bukan tak hudan lil siapa orang tu, tidak, tapi untuk semua manusia kena usaha untuk dapat penjelasan Quran, kena cari jalan. Tapi tentulah kena sohbatul ustaz lah, kena jumpa lah. Tapi kalau kita abaikan je, kita rasa cukup saya nak baca je, patut tak? Boleh tak buat macam tu? Kita tak nak jadi macam tu. Ada tak golongan yang Allah cela kena ambil Quran ikut apa yang dia suka, bukan ikut apa yang Allah suruh? Ada tak? Rasa-rasanya adalah golongan terdahulu yang macam tu. Sebab tu kita sekarang ni tujuan kelas ni saya nak ajak tadabbur lah ni, supaya kita jangan jadi golongan yang itu. Iaitu apa? Yang dia, nama dia Allah kata muqtasimin. Golongan al-muqtasimin. Cuba buka. Banyak dah surah saya rasa, cukup boleh surah 15 pula. Surah 15. 15 surah Al-Hijr. Hijr itu maknanya apa?
Antaranya maknanya batu lah, ataupun benteng, tembok. Surah 15, muka surat. Buka ayat 76. Ayat sekejap 262. 262 ayat. Buka ayat 90 lah, ayat 90. Okay, kita ambil daripada ayat 90 Perhatikan Tadi ayat 185 ni pendek je sampai situ, sampai Furqan je, cukup lah untuk kita dapat penjelasan sikit. Sekarang ni saya nak surah 15 ayat tadi berapa? 90 Okey. Cari dulu. Ayat ni penting ni. Nak buka minda kita. Saya harap ayat ni lepas ni bagi kita semangat. Semangat untuk kita bersusah-susah. Bersabar, nak tadabbur ni kena sabar, nak buka memang penat ni. Sebab tu saya bagi ayat ni. Cuba tengok Okey, alhamdulillah. Cari siapa yang boleh jumpa sila. 9 titik. 9 titik. Okay. Jangan salah 19 pula akan jumpa. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Siapa yang tak jumpa lagi? Muslimat okey semua jumpa dah. Masya-Allah, cekap muslimat ni semua. Alhamdulillah. Tak apa, lama-lama biasa lah ni. Okey. Kita tengok mula daripada ayat situ Jadi ayat yang ke-90 ni yang kita nak baca ni, yang nak tengok ni, kul. Allah perintahkan Nabi, kul. Tengok. Mula dengan apa? Kul kan? Kul ni maknanya fi'il amar. Perintah. Wakul, dan ucapkanlah wahai Muhammad. Maksudnya ada maksud penegasan, suruh bagi tahu. Perintah, Allah perintahkan Nabi jangan diam, cakap. Tegaskan. Itu maksudnya. Tegaskan, beri penegasan, takkid kepada orang-orang ni, kepada orang yang nak dengar ni, kepada semua manusia. Jadi cerita tentang sebenarnya adalah, kalau tengok ayat sebelum tu, tentang bagaimana orang-orang yang tidak mahu beriman ni, dan mereka bangga dengan kekufuran mereka merasakan dengan dan mereka bebas dengan kesenangan yang sedang mereka kecapi tu. Sehingga kan kadang-kadang orang beriman yang kita beriman ni, dia penuh cabaran, merasa sukar, dan menyebabkan akhirnya hati tu rasa macam nak jadi macam tu. So Allah kata kepada Nabi sendiri, la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bih. Jangan kamu terpersona ataupun memandangkan, manjangkan mata kau ni melihat apa yang kami senangkan mereka. Itu semua istidraj. Orang yang tinggal Quran tapi hidup dia senang kan. Orang yang tinggal Quran tapi dia elok. Sedangkan orang yang bersunat taat Allah jujur, tiba-tiba apa? Penuh dengan cabaran hidup dia. Jadi Allah nak kata kepada orang yang beriman ni, sabar. Jangan terpesona dengan kesenangan yang ada tu. Sedangkan mereka kufur, tunggu nanti. Itu Allah nak kata. Dan tegaskan apa tugas kita. Tengok Allah kata kepada Nabi,
Inni ana nadhirum mubin. Itu juga tugas umat Islam ni. Sesungguhnya kita tugas kita hanyalah menyampaikan peringatan. Tugas orang kita menyampaikan peringatan dengan sifat apa? Jelas. Jadi kita perlukan penjelasan. Jadi para guru yang mengajar Quran, antara kewajipan dia juga apa dia? Perlu menjelaskan kepada mad'u dia. Sebab itu saya suka pesan kepada guru-guru yang ajar macam ajar bacaan, ambil masa sikit satu ayat untuk renungan murid tu, supaya dia tak hanya tinggal baca sekadar tajwid tu saja, betul tinggal gitu je, teknikal semata-mata. Bukan, dia mesti pandai untuk ulas, tengok ayat ni awak dapat pahala, bagi dia terikat dengan kefahaman, bukan terikat dengan sekadar faham teknikal untuk cantik saja, tak. Dia datang ikat dengan hati dia. Itu sebab tu orang yang ajar tajwid ke apa ke, tambah dengan tadabbur sikit, ringkas, boleh Jadi itu tugas. Dan Allah kata apa kepada seterusnya? Cuba tengok ayat tu. Kama anzalna ala al-muqtasimin. Ini saya nak kata ni. Sungguhnya aku ni hanyalah pemberi peringatan, sebagaimana dahulu ada juga nabi-nabi yang beri peringatan kepada kaum yang dulu. Allah gelar kaum tu apa? Muqtasimin. Apa makna muqtasimin? Dia bahagi-bahagikan. Dia bahagi-bahagikan ajaran Allah ni, dia pisah-pisahkan. Apa dia? Allah kata lagi, Allah terangkan. Siapakah al-muqtasimin? Badal dia siapa? Ni badal yang terangkan ni. Alladzina ja'alul Qur'ana, sambung buku surat sebelah. Alladzina ja'alul Qur'ana, cuba baca terjemahan dia. Apa dia kata? Menjadikan Al-Quran terpisah-pisah. Ada tafsiran tak? Apa itu dia kata? Ada tafsiran lebih lagi? Dia ambil sebahagian, tinggal sebahagian, kan? Yang begitu lebih kurang. Itu muqtasimin tu. Dia ambil Quran, dia ambil kitab Allah, dia ambil panduan yang diberi oleh Rasul, sebahagian yang disuka, yang mana yang agak-agak ini tak boleh ni, dia tinggal. Faham? Begitulah kalau kita takut kita macam tu juga. Kita takut kita pergi Quran, saya nak ni je, saya nak baca je. Tapi bila benda-benda berat yang lain tu, ada perjuangan dengan Quran, kita kena buat, kena ikut perintah, saya tak nak. Boleh tak macam tu? Kita takut kita termasuk golongan ni. Sebab tu Allah kata ni, Allah kata apa? Tengok seterusnya. Ni yang kita takut. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah, kalau kita baca dalam Quran, kan, contohnya surah-surah yang Allah sumpahkan, lebih kurang ada berapa? 15 surah yang Allah mula dengan sumpah. Wal saffah wal asri wattini wazaitun wassama'i wattariq. Ada 15 surah yang Allah sumpah dengan makhluk. Tahu? Demi ini, demi matahari. Kenapa kita bersumpah? Apa perlu kita bersumpah? Bila Ustaz? Bila Ustaz perlu bersumpah? Bila? Bila orang kata? Bila orang tak percaya, ataupun bila orang tuduh kita, betul tak? Kita nak nafikan orang tak percaya kita apa? Bila orang tu mungkir, nama dia mungkirun. Orang yang tak percaya langsung, kita terpaksa apa? Sumpah, betul tak? Itu dia. Sekarang ni Allah, begitulah Allah harapkan kita dengan Allah sumpah. Sumpah, satu lagi, bila Allah sumpah dengan makhluk, kan, yang hebatlah, dengan matahari, dengan Allah sumpah dengan diri dia sendiri, mana lebih dahsyat sumpahnya? Mana lagi dahsyat? Allah sumpah dengan makhluk dia, demi matahari, kan, demi masa, sesungguhnya kamu semua rugi. Allah nak kita percaya, rugi kamu ni, kan? Allah sumpah demi masa, kan? Tapi sekarang ni Allah ni sumpah demi diri dia sendiri. Mana lagi besar, Allah sumpah dengan makhluk ke Allah sumpah dengan diri dia? Tentulah dengan diri dia yang maha agung. Dalam ayat ni Allah kata Allah bersumpah dengan diri dia. Maknanya Allah nak kata ni besar ni benda ni. Bila kita ambil Quran, ikut apa yang kita nak je, bukan apa yang Allah perintah, besar tu kesalahan tu. Sampai Allah sumpah dengan diri dia, apa kata? Lanas'alannahum ajmain. Orang yang buat macam ni kami akan tanya nanti, tunggulah.
kami pasti akan tanya dengan apa yang kamu buat. Quran ni apa? Syumul kan. Kalau kita ambil semua, udkhulu fi silmi kafah, usul tu. Tapi tengok ayat ni kan, sembunyikan sebahagian, ambil sebahagian. Patut tak? Tak patut. Maka Allah sumpah demi diri dia, semua orang tu akan ditanya. Ya Allah, tak tahu nak jawab apa lah. Bayangkan. Sebab itu Allah kata apa? Seterusnya ayatnya, amma kanu ya'malun, pasti kami akan tanya dengan apa yang mereka sedang buat. Bayangkan kita selama ni Quran kita ambil bila? Muqaddam sampai sekolah aja. Habis lepas tu hantar anak mengaji, asal boleh mengaji selesai. Lepas tu belajar berapa pula 20 tahun? Faham? Kan? Habislah. Sampai tu masa kalau umur panjang, balik dekat mana? Kat sini balik. Tengok selama berapa bulan kita ni buat dengan Quran. Apa kita buat dengan Quran? Quran hanya kitab apa? Bacaan kosong begitu saja. Jadi di sini Allah nak kata, sepatutnya Quran kita kena buat apa? Cuba tengok ayat seterusnya. Ni ayat yang last sekali penutup 94. Sepatutnya kini kita dengan Quran. Macam mana dengan benda lain kita boleh buat macam ni, tapi dengan Quran kita tak buat macam ni. Okey, kita tengok ayat ni. Allah kata dalam ayat ni, fasda bima tu'mar. Apa makna fasda? Ada fasda? Apa tahu? Itu makna tafsiriah dia, kan? Apa makna asal dia? Oh, kita lagi nampak. Sebab tu kalau macam kita nak makna Quran ni, dalam tafsir ni, dia ada dua makna, fil lughah dengan fil istilah. Kan? Jadi fasda ni perintah, amar. Fasda ni maknanya pening. Asal ni antara makna dia pening. Jadi Allah suruh kita pening tak? Pening dengan apa? Berpening-pening dengan perintah Allah dalam Quran. Pernah tak kita pening dengan Quran? Faham tak? Kita pening dengan perintah bos kan, dalam office tu. Okey, Allah buat projek ni, pening tak? Kita betul-betul lumus. Sekarang ni Allah suruh pening-pening lah dengan ni. Pernah tak kita pening? Astaghfirullahalazim. Betul tak? Kita tak pening. Allah suruh pening ni sepatutnya. Fasda bima tu'mar. Peninglah dengan apa yang diperintahkan dalam ni janji Allah semua. Kita tak pernah rasa pening dengan ni. Bila nak pening sikit je dah malas dah. Nak kena sedap-sedap sikit dah tak nak dah. Kan? Tak patut kita dengan Quran macam ni. Tapi dengan benda lain, kita dengan WhatsApp pening tak? Sampai kecil mata. Kita pening tengok drama. Kita ni lepas ni apa? Kita pun pergi predict sikit. Lepas ni mesti kesudahan macam ni. Pening kan? Kita pening dengan benda-benda yang manusia buat ni. Hurur semua ni. Kita rajin berpening-pening sebab apa? Kita rasa seronok kan? Ini manfaat untuk saya. Hanya kita rasa Quran ni tak manfaat ke? Kenapa tak nak pening dengan Quran? Sebab tu akhirnya kita baca 1000 kali tapi tak rasa apa-apa. Tak boleh faham pun. Bahkan tak boleh terjemah pun. Tak boleh tahu apa makna dia. Ini lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Besar tak dosa? Besar lah. Macam mana kamu boleh pening dengan benda ni, tapi dengan yang ini, yang wajib, yang nak bawa sampai mati, kamu tak sanggup nak pening? Patut tak? Kita kena rasa muhasabah. Ya Allah, aku baca Quran rupanya ingat dah okey dah. Tak patut aku buat macam ni. Betul tak? Kita boleh faham kan, WhatsApp ke bahasa Inggeris ke kan? Dulu kita sanggup berpening sebab apa? Ini memberi saya rezeki. Betul tak? Sedangkan yang beri rezeki siapa? Ni yang turunkan ni. Betul tak? Carilah pemberi rezeki. Sebab apa? Rezeki kat dia. Tapi kita tak cari itu, kita cari lain. Alangkah ruginya kita. Jadi Allah kata, fasda' bima tu'mar. Dan jauhilah siapa? Wa'arid anil musyrikin. Sebab itu Allah kata dalam ayat yang lain, cuba tengok lagi, Allah cerita tentang ayat tu kemuliaan Quran. Kemudian Allah kata, patut ke kamu ambil sampel lewa dengan Quran? Cuba buka surah 56 pula. Surah 56. Surah apa tu? Ni ayat lazim ni, semua kena hafal ni sepatutnya kan. Surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah surah 56 ayat berapa? Ayat yang ke-81 jadi ni boleh baca ni 90 sampai 94 ni belah ni. Balik ni perenung balik baca ayat ni. Kemudian surah 56 ayat, saya terus ke ayat 81. Kesimpulan ayat tu. Sebab ayat dia boleh baca daripada ayat 75 sebenarnya.
Surah berapa tadi? Al-Waqi'ah nombor 56, muka surat berapa dalam mushaf? 537. 537. Cuba cari 537. Ayat 81 Dia tengok last punya bahagian akhir, dah dekat-dekat nak habis jugalah. Ayat 81. Jadi ni ayat ni juga selepas Allah bersumpah juga Allah bersumpah juga tentang kemuliaan Quran. Quran ni karim, mulia. Dia ayat 81 tu kita nak fokus kan. Tapi kita tengok daripada ayat 75 saya baca ringkas. Cuba tengok terjemahan ni pun boleh Ada jumpa lagi. Nanti kita recap balik daripada awal yang kita bincang tadi ayat-ayat ni. Kita susun balik. Okey, insya-Allah. Kalau bawa mushaf sendiri bagus kan, boleh conteng kat mushaf tu je kan. Elok mushaf sendiri bagus. Bawa kertas sikit kan, bawa note kecil ke. Okey. Ini kita panggil, kalau dalam ilmu yang lain, cross check lah. Kita buat cross check tadabbur ni. Antara yang terbaik dalam tafsir Ibnu Katsir kata apa? Quran bil Quran. Quran bil Quran. Dia sangat dia akan bind sungguh kuat bila kita buat macam ni. Okey. Tengok ayat tu. Ayat 75 saya bacakan Fala a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Balik belakang sikit lah ya. Balik belakang sikit atas sikit tengok 75. Kesimpulan dia kat 81 tu. Tapi kita tengok 75 tu. Dari situ baru kita dah dapat ambil kesimpulan. Maka patut tak buat macam ni. Macam tu. Okey, kita baca daripada ayat tu. Jadi Allah bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah. Maka aku bersumpah demi waktu-waktu turunnya tempat bintang ni, maksudnya waktu turun tempat tinggi, tempat turunnya wahyu. Tempat-tempat atau waktu-waktu turunnya wahyu yang mulia ni. Iaitu apa? Wa innahu, Allah kata, laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah Allah ni, sumpah aku ni, kalaulah kamu ni memiliki ilmu, kamu akan rasa sumpah ini sangat agung. Faham? Kalau kamu ada ilmu, pasti kamu akan sedar sumpah Allah adalah sumpah yang sangat menggerunkan, agung sangat. Sumpah ni bukan main-main. Tapi syarat dia apa? Lau ta'lamun, kalau kamu ada ilmu. Sebab tu orang yang ni kita baca tak heran pun. Tak rasa apa-apa agung pun kan. Macam tu je. Syaratnya ada ilmu. Dan kemudian apa? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah bacaan yang sangat-sangat mulia. Fi kitabim maknun, yang tersimpan di Lauh Mahfuz, kitab yang tempat yang kukuh. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya melainkan, asalnya ni mutahharun di sini maknanya para malaikat yang disucikan Allah. Maknanya tidak ada sebarang campur tangan dalam hal ni, wahyu ni, melainkan hanya dengan izin Allah. Allah lantik siapa yang turunkan wahyu? Jibril alaihissalam itu. Kemudian hukum ini menjadi kias kepada tentang bacaan Quran lah kan, berwuduk dan sebagainya lah. Okey. Kemudian tanzilum mir rabbil alamin, penurunan dia adalah daripada siapa? Tuhan yang mencipta sekalian alam. Jadi kalau kita kan, kalau ada majlis pelancaran kan, kita pun tengok dia ada juga tanzil juga tu, penurunan, ataupun dia ni siapa yang buat, pengarang ni siapa? Oh, pengarang dia, dia ni memang penulis prolific ni, jadi best seller lah buku tu kan. Sekarang ni Allah kata yang ini dari siapa yang turun? Tapi macam mana manusia ghirah tak dengan ni kan? Bagaimana hati manusia, adakah betul-betul kena takluk dengan bacaan yang hebat ni, ataupun sebenarnya tak? Itu Allah nak kata. Sepatutnya, sebab tu Allah kata apa? Tengok ayat lepas tu. Ini
Setelah Allah cerita tentang pujian-pujian hebatnya agungnya Quran, Allah kata apa? Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Patut tak dengan hadis iaitu ni, ayat-ayat dalam ni, kamu ambil sambil lewa? Belajar Quran sambil lewa. Belajar lain sepenuhnya. Patut tak? Belajar Quran sampai kena asal boleh baca, okey. Yang lain ni tak boleh faham, fail. Boleh pula. Quran tak payah faham, okey. Boleh tak? Terbalik Terbalik lah. Yang lain fail sampai dunia je dapat makan, tapi masuk buku nak apa. Yang ini apa ni? Ni nama dia ada. Kita takut fail apa? Kita belajar tungkus rumus. Berapa tahun tu? Darjah 1 sampai 6 apa? 6 tahun campur 5 campur jadi berapa? 11. Ni apa? SPM. Yang ni berapa tahun kita belajar Quran? Darjah 6 je. Cuba kira. Dia kena kira kan? Hisap. Berapa tahun? Cuba kira. Siapa boleh kira? Berapa tahun belajar Quran macam belajar ni? 11 tahun. Siapa boleh kira? Tak boleh nak kira ni. Jadi kita kata kosong tak tahulah. Tak tahulah. Buat soalan je lah. Dia apa? Tak boleh nak kira ni, tak tahu. Tapi ni juga SPM. Faham? Sijil Pelajar Malaysia lawan dengan Sijil Padang Mahsyar. Kita nak yang mana? Nak lulus yang mana? Faham? Ni Sijil Padang Mahsyar. Berapa tahun kita ambil? Tak boleh nak kira, pening tak tahu. Kan sebab apa? Sambil lewa ambil, bukannya full time pun. Ambil sekadar-sekadar. Betul tak? Patut tak? Tapi orang tanya, afa bihadzal hadis antum mudhinun? Patut tak dengan ayat Allah yang sangat mulia, yang mahal nilai, kamu ambil sambil lewa, ambil begitu-gitu je. Asal boleh baca, okey. Yang lain kamu betul-betul sampai ambil tahu, sampai faham, sampai jadi pakar. Macam mana? Kita rasa itu okey je. Patut tak? Kita tak betul? Itulah. Sedangkan Quran ni hudan lin nas, petunjuk untuk semua manusia. Semua manusia nak masuk syurga. Betul tak? Ke ada yang tak kisah duduk depan pintu syurga je? Semua kita. Dan semua kita doa yang sama tak? Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus. Sama je doa. Cumanya amali je tak sama. Itu masalahnya. Jadi sebab itu ni tadabbur. Ini tadabbur lah, ni lah tadabbur. Faham? Tadabbur ni merenung, ta'ammul, berfikir, muhasabah, hisab, tahsib. Semua benda kita buat. Dalam renung ayat Allah, baru sikit ni. Cuba bayangkan kalau kita buat 6,236 ayat selama ni, agak-agak macam mana kita, umat kita macam mana? Sangat hebat. Itu yang berlaku pada sahabat. Itu yang berlaku pada umat Nabi. Sebab tu Allah kata kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Mereka tu umat yang, sebab apa mereka? Sebab mereka i'tasimu bihablillah. I'tasama bihablillah. I'tasamu bihablillah. Mereka telah berpegang teguh dengan tali Allah, iaitu hablullah al-Quranul matin. Iaitu tali Allah, iaitu Quran yang tali Allah yang sangat kukuh. Jadi mereka ni sangat terangsang dengan Quran. Sebab itu ciri-ciri orang yang tadabbur ni akhirnya dia jadi apa? Cuba dia jadi orang yang mukmin, yang sebenar-benar mukmin. Ada tak ayat dalam Quran Allah sebut ciri-ciri dia? Ini kita nak jadikan mikyas. Tahu mikyas? Mikyas ni kayu ukur. Kayu ukur bagaimana hati kita dengan Quran. Bagaimana hati kita dengan iman kita dengan Quran. Ada kayu ukur, ada ayatnya. Cuba buka surah 8. Ayat ni dah habis ke? Dah kan? 81 Jadi boleh baca 75 hingga 81. Okey, sekarang kita kita buka surah apa? Al-Anfal. Kita nak jadi orang yang begini. Surah 8 ayat 2. Ini antara ni. Banyak lagi ayat lain, tapi saya nak ambil satu-satu ayat. Semua nanti dah silap laju je, kita boleh buat banyak lagi ayat. Sekarang ni sikit-sikit dulu. Surah 8 ayat yang kedua. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Ni muka surat berapa? Ini masih mukadimah lagi Ustaz. Nanti baru kita start tadabbur. Ayat pertama auzubillah, bismillah, al-Fatihah. Sikit-sikit satu ayat tu. Ni kita nak bagi faham tadabbur sebab ramai hari tu tak adil kan. Masa kita start.
Okey, tengok ayat. Allah kata apa? Jumpa ni juga. Ayat yang bagi. Al-Anfal ayat yang ke-2 awal lagi ya. Okey. Apa ayat tu ustaz? Ayat tu mula dengan perkataan innama. Kan? Ini unik perkataan ni. Dia tak berapa banyak sangat dalam Quran. Tak banyak sangat ayat yang keluar dengan innama ni. Bermakna dia satu kali makna yang mahal jugalah. Semua mahal. Tapi dia ada satu benda yang Allah nak maksudkan dalam tu. Jadi Allah mula ayat ni innamal mu'minun. Innama ni maknanya dia ada dua elemen, satu kafah, yang kedua makfufah. Dia dua. Disebut kafah tu maknanya seluruh makna orang beriman. Keseluruhan maknanya, dan juga batasan daripada boleh terkeluar betul. Tak lain. Sebab tu kita boleh terjemah macam ni. Sesungguhnya tidak lain hanyalah macam tu. Baik. Sesungguhnya orang beriman itu tidak lain hanyalah ini je. Macam tu. Tak ada yang lain melainkan yang ni. Kalau tak dapat yang ni, tak ada dah tu. Faham? Allah nak kata ciri orang beriman hanyalah yang kat sini. Itu maksud innama tu. Faham Innama ni maknanya macam tu. Sesungguhnya apa dia? Pokoknya innamal mu'minun kan. Allah kata sesungguhnya ciri-ciri orang beriman tak lain hanyalah yang macam ni, yang macam ni. Lah ayat. Apa dia? Cuba tengok selepas tu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Pertama, ni ciri pertama. Ada 3 ciri Sesungguhnya tidak lain orang beriman tu hanyalah orang beriman yang sebenar-benarnya hanyalah macam mana? Bila disebut Allah. Apa tu? Zukirallah. Disebut Allah. Diperingatkan tentang Allah. Disebut nama Allah ataupun diingatkan ittaqillah, takwalah kepada Allah, ataupun disebut Al-Quran ni. Macam mana kita nak kenal Allah? Dekat mana? Mestilah melalui wahyu Allah yang Allah berikan. Jadi bila dia disebut tentang apa yang berkaitan dengan Allah, perintah Allah, larangan Allah, apa berlaku? Wajilat qulubuhum. Yang kita baca ni nama dia kalamullah. Sama juga. Bila sebut tentang Quran, apa berlaku pada hati dia? Hati dia terpengaruh, gementar. Kita realistik, secara realiti kehidupan kita juga banyak hati kita terpengaruh. Wajilat ni maknanya gementar, dia boleh jadi gementar, sedih, gembira, faham? Itu perbuatan hati, semua benda. Jadi bila sebut je berkaitan dengan Allah, hati dia boleh gembira, gementar, sedih dan sebagainya. Sesuai dengan Quran ni, perkara dalam Quran. Kita banyak tak hati kita ni tersentuh dengan perkara luar. Banyak. Bila kita tengok satu cerita, kita boleh nangis. Alangkah ruginya bila kita tengok yang lain tu boleh nangis, boleh ketawa, boleh gelak kan. Tengok Raja Lawak gelak, gembira, macam-macam kan. Tapi bila cerita pasal syurga, tak gembira, tak rasa apa-apa. Bila cerita pasal neraka, tak takut. Tapi tengok dalam drama, boleh rasa gerun dan sebagainya. Patut tak? Tak. Orang beriman tu, dia gerun kat sini. Ini yang paling kuat sekali, jiwa dia. Jadi sekarang ni jiwa kita dah dirosak dengan apa? Betul tak? Perkara-perkara itu. Sebab tu akhirnya kita jauh daripada Quran. Kita tak rasa sentuh dengan Quran, tapi bila tengok yang lain, tersentuh sungguh. Kan? Tengok hari ini di sini mungkin okey lah kan, kita ni orang beriman. Tapi kalau anak-anak kita yang jauh dia boleh tersentuh dengan apa? Budaya luar kan. Tengok dengan Korea semua sampai histeria boleh. Bayangkan rosak tak? Sangat rosak. Sedangkan orang beriman sentuh kat sini. Macam mana? Itu yang pertama, hati dia jauh daripada petunjuk. Kita kena bimbang hal tu, yang kita kena ubah supaya akhirnya semua hati dia terpengaruh dengan kalam Allah ni. Bukan senang nak buat tu. Yang kedua apa? Tengok, bila hati dia dah rasa wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dia baca lagi tuliyat, maknanya apa? Ditilawahkan Quran ni. Macam mana? Zadatuhum iman. Iman dia bertambah. Macam mana iman nak bertambah?
Kalau tak faham, boleh? Tak tahu cerita pasal apa, boleh tak tiba-tiba nak bertambah iman, nak rasa tersentuh, boleh? Tak boleh. Tak dapat. Faham? Jadi sekarang ni kita kena usaha apa? Tadabbur. Cara jalan nak kefahaman itulah dia. Saya nak tekankan penting tak? Sekarang bila dah belajar ni penting tak? Nak tadabbur. Sangat penting. Dan akhirnya apa berlaku yang terakhir? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia akan kuat tawakal dia kepada Allah. Penyerahan dia bulat kepada Allah. Dalam hidup kita ni sebenarnya kita banyak tak tawakal. Saya suka buat macam tu ni. Tawakal. Ramai kita boleh tawakal ni. Kita selalu tawakal kat mana? Kat duit dalam bank kita. Betul tak? Kita tengok, oh banyak lagi. Tawakal lagi, kita rasa lega kan. Tu tawakal. Tawakal ni dia penyerahan. Faham? Jadi orang beriman tawakal kat siapa? Dekat Allah. Tengok. Pemuda Al-Kahfi kan? Dia tawakal sampai tahap macam mana? Kita tawakal kan? Dengan apa yang ada, oh kita rasa kita selamat lah ni. Tawakal kat harta kita, tawakal kat benda-benda lain. Sedangkan tak tawakal kat Allah ni. Tengok orang yang tawakal ni adalah dia akan menggadaikan harta nyawa dia. Ataupun apa saja yang boleh ganggu dia daripada tawakal dia kepada Allah, kan? Dia akan sanggup tinggal. Faham? Apa saja yang mengganggu kita daripada jauh daripada ni, Quran, ataupun jauh daripada kita bergantung ke Allah, maka dia akan tinggal. Itulah jalan para nabi dan para sahabat juga. Sampai ke pemuda Al-Kahfi sanggup dia tinggalkan kesenangan dia. Sebab apa? Sebab dengan senang tu menyebabkan dia boleh murtad, boleh jauh, iman dia hilang. Maka dia sanggup duduk kat mana? Dalam gua. Gua tak ada peta ais, tak ada TV, tak ada apa. Tapi dia rasa bahagia tak? Itulah orang beriman. Inilah ciri dia, orang beriman. Sebab apa? Hati dia tertakluk dengan apa? Pesanan-pesanan Tuhan dia. Bukan pesanan-pesanan, faham? Media-media lain. Tak. Dia sibuk dengan ni. Maka ketika itulah dia, jiwa dia kuat. Sebab apa? Nanti dia pun nak seorang-seorang juga jumpa Tuhan dia lepas ni. Jadi inilah tentang sedikit tentang ciri-ciri orang beriman. Ada lagi ayat lain kalau kita nak kupaskan. Cuma itulah saja kesempatan pada malam ini tentang apa itu tadabbur. Jadi semuanya Quran ini sifatnya akhirnya dia letak dekat mana? Quran ni letak kat mana? Jadi Quran ni Jibril turun kat mana? Allah kata ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah turunkan Quran atas hati. Quran ni tempat dia di sini. Cuma hari ni kita Quran hanya di sini lagi. Belum di sini. Di sini dengan ilmu dan kefahaman, perasaan penghayatan. Itu namanya tadabbur. Quran kita akan usaha nak masukkan sampai ke lubuk hati. Itulah dia waliyatadzakkara ulul albab, lubuk hati. Mudah-mudahan dengan tadabbur kita dapat masukkan Quran di tempat yang betul. Quran tempat betul dekat sini. Maka tak cukup kita hanya belajar sampai boleh baca, lepas tu tinggal. Rasa dah dapat pahala dah tu. Silap tu pemikiran macam tu. Tidak. Quran tempat dia dekat sini. Kan? Barulah sebab tu Quran boleh sampai ke kita hari ni. Sebab apa? Sebab umat dulu Quran kat sini. Hari ni Quran tak tersebar dah, dia berhenti kat situ je, dia jadi beku je. Sebab apa? Sebab tak ada lagi dah ni. Kita tak ada kekuatan dah. Kita dah lumpuh dah. Maka kita kena baiki benda tu. Hari ni mudah-mudahan sedikitlah kesempatan pada malam ni. Jadi daripada ayat pertama ni tentang tadabbur, kemudian tadabbur ni adalah untuk kepada apa? Kewajipan untuk semua manusia. Sebab petunjuk untuk semua manusia. Quran ni kita kena buat. Dan supaya kita tak jadi golongan yang apa? Yang Allah nak tanya nanti ni, Allah cela. Kenapa dia ambil Quran? Bukan pimpinan dia, tapi dia yang pimpin Quran ikut dia. Bukan dia ikut Quran. Jadi kita terbalik, kita kena tukar balik. Biar Quran tu pimpin kita. Bukan kita ambil Quran ikut apa yang kita kehendaki sahaja semata-mata. Jadi supaya apa? Al-Quran ni akhirnya menjadi satu bacaan, bukan sekadar bacaan, tapi yang masuk ke dalam hati-hati kita, insya-Allah. Jadi itu sajalah pada malam ni. Insya-Allah kita akan sambung. Lepas ni kita akan masuk ayat lah, ta'awuz. Satu ayat. Jadi kita akan satu sesi kita akan buat satu ayat. Kita akan mula dengan a'udzubillah.
InsyaAllah pada pertemuan, jika Allah panjangkan umur kita, Allah izinkan, kita bertemu pada bulan depan, InsyaAllah. Tak lupa pada Ustaz lah, Ustaz Romi nanti. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.